Ke surat 9 Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah SWT. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab kita Usul Ahkam Hari ini muka surat 9, tajuk yang ke-6, tujuan ilmu Usul Ahkam. Dalam bahasa Arab dia ialah al-ghayatu min dirasati usulil ahkam. Al-ghayah itu tujuan tujuan atau matlamat. Min dirasati, daripada mempelajari usul ahkam. Jadi apa tujuannya kita belajar? Okey. Mempelajari dan meneliti ilmu usul ahkam dapat memberi faedah yang besar. Banyak faedahnya. Di antaranya ialah yang pertama, dapat mengetahui kaedah dan bagaimana cara ulama mujtahid mengistimbat hukum berdasarkan dalil-dalil syarak di dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu masalah. Jadi dengan belajar usul ahkam, maka kita tahu macam mana para mujtahid mengistimbat hukum, mengeluarkan hukum daripada dalil. Kalau kita tak belajar, maka kita tak tahulah cara nak keluarkan hukum. Kena belajar usul ahkam. Yang kedua, istimbat hukum-hukum baru yang sentiasa berubah-ubah mengikut perkembangan zaman dan keperluan masyarakat semasa. Dengan belajar usul ahkam, maka kita dapat istimbat hukum. Sebab hukum ni berubah. Kalau kita sekadar baca kitab fiqh je, contohnya kita khatam Mata Al-Badrain, ada benda baru, maka kita tak boleh mengeluarkan hukum. Ada dalam kitab, kita boleh sebut. Tak ada dalam kitab, kita tak boleh sebut. Sedangkan fiqh berkembang. Bila fiqh berkembang, maka kena keluar hukum baru. Contohlah macam sekarang ni, masalah boleh ke kita semayang jemaat 6 orang? Syafi'i kata 40 orang. Kalau baca kitab, tak boleh. Dalam kitab 40 orang, tak sah 6 orang. Tapi kalau kita pergi kepada usul ahkam, jadi ada berbagai kaedah lagi untuk mengeluarkan hukum. Tidak terbatas kepada baca kitab je. Sebab benda-benda baru tak ada dalam kitab. Kata pentingnya belajar usul ahkam. Yang ketiga, dengan belajar usul ahkam, untuk mengetahui asas-asas bagi hukum syarak dan hikmah-hikmahnya. Seterusnya dapat menentukan hukum terhadap perbuatan mukallaf. Jadi dengan belajar usul ahkam, kita tahu asas-asas hukum syarak. Jadi asasnya Quran, hadis, ijma', qiyas dan lain-lain. Jadi kita ada tahu asas. Macam mana tahu? Melalui mempelajari usul ahkam. Begitu juga hikmah. Hikmah syarak. Kenapa Allah turunkan perintah ni? Kita hanya dapat mengetahui dengan mempelajari usul ahkam. Hikmah kadang-kadang ada yang disebut oleh Allah dalam Quran. Contohnya, aqimis salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan semayang, kerana semayang itu mencegah diri daripada perkara keji dan mungkar. Jadi hikmah semayang dapat cegah diri daripada perkara keji dan mungkar. Tapi banyak lagi hikmah lain yang tidak disebut oleh Allah. Jadi itu dapat dipelajari dengan kaedah usul ahkam. Macam khinzir
Jadi khinzir, hurimat alaikumul maitatu wa damu alamul khinzir, bangkai darah dalam khinzir. Allah tak sebut. Kenapa? Apa hikmah dia yang Allah haramkan khinzir? Ya, secara umumnya Allah haramkan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith wa yuhallilimut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah halalkan benda yang baik dan Allah haramkan benda yang buruk. Jadi tentu ada keburukannya pada khinzir, pada bangkai, pada darah. Maka orang kaji, rupanya dalam khinzir itu ada kuman yang tidak mati walaupun dengan suhu yang begitu panas. Itu yang dapat kita jumpa. Tapi banyak lagi hikmah yang lain yang sekarang kita tak jumpa, mungkin akan datang orang akan jumpa. Ya. Jadi dengan belajar usul ahkam juga kita akan dapat mengetahui hikmah-hikmah tersebut. Hikmah-hikmah sesuatu syariat itu disyariatkan oleh Allah SWT. Seterusnya dapat menentukan hukum terhadap perbuatan mukallaf. Dengan belajar usul ahkam, maka kita dapat tahu hukum pada perbuatan mukallaf. Orang yang buat ni, apa hukumnya? Wajib ke? Haram ke? Makruh ke? Harus ke? Jadi bagaimana? Dengan mempelajari usul ahkam ni, kita akan belajar. Yang keempat, melalui ilmu usul ahkam dapat mengetahui hukum syarak yang telah diistimbatkan oleh para mujtahid, serta dipadukan dengan pendapat ulama yang berselisih di antara mereka. Justru itu, dapatlah mencari pendapat yang lebih kokoh, juga berpegang dengan dalil yang paling kuat untuk beramal dengan hukumnya. Jadi dengan belajar usul ahkam, maka kita dapat mengetahui hukum syarak yang telah diistimbatkan oleh para mujtahid. Jadi para mujtahid mengeluarkan satu hukum. Dengan belajar ilmu usul ahkam kita tahu bagaimana mujtahid mengeluarkan hukum tersebut. Kemudian dipadankan, bukan dipadankan dengan pendapat ulama yang berselisih antara mereka. Bukan dipadukan, dipadankan. Jadi kalau Syafi'i begini, Hambali begini, maka kita padankan. Bagaimana cara Syafi'i? Macam cerita tentang baca Fatihah kan. Syafi'i pegang hadis, mazhab lain pegang Quran. Jadi dapat kita, macam mana kita nak tahu tu? Melalui mempelajari ilmu usul ahkam. Kenapa Syafi'i mengatakan walaupun imam baca Quran, makmum kena baca Fatihah juga? Sebab dia berpegang kepada hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah kitab. Kenapa pula Hambali, Hanafi, Maliki kalau sembahyang jahar, maghrib, isyak, subuh, makmum tak payah baca Fatihah? Sebab mereka berpegang kepada Al-Quran. Idza quri'a Al-Quran fastami'u lah. Bila dibaca Quran, dengarlah. Wa ansitu, diamlah. La'allakum turhamun. Jadi mazhab lain mentarjihkan Quran daripada hadis. Mazhab Syafi'i mentarjihkan hadis daripada Quran. Macam mana kita nak tahu ni? Dengan mempelajari usul ahkam. Yang kelima, membantu ulama mujtahid supaya lebih mudah untuk mereka istimbat hukum atau fatwa disebabkan ada landasan dan panduan. Jadi dengan adanya ilmu usul ahkam, maka memberi panduan kepada mujtahid untuk istimbat hukum. Kalau tidak, dia tidak ada panduan, tidak ada garis panduan. Tapi dengan adanya usul ahkam, maka mudahlah mujtahid untuk mengeluarkan hukum. Okey, yang ketujuh, tajuk besar Jadi yang keenam, tujuan ilmu usul ahkam. Yang ketujuh, pertumbuhan usul ahkam. Dalam bahasa Arab dia ialah nash'atu usulil ahkam. Nash'atu maknanya adalah perkembangan. Macam mana dia terbit dan terus berkembang. Sebenarnya ilmu usul ahkam terbentuk seiring dengan ilmu fiqh. Jadi ada fiqh, adalah usul ahkam. Cumanya dari sudut pembukuan,
ilmu fiqh itu dibukukan lebih awal berbanding ilmu usul ahkam. Asalnya bila ada fiqh mesti ada usul ahkam, tapi usul ahkam lebih awal dibukukan daripada fiqh lebih awal dibukukan daripada usul ahkam. Macam kita lah kan, kita belajar fiqh dulu, fiqh ibadat, fiqh taharah, fiqh ibadat, fiqh munakahat, fiqh muamalat, fiqh jinayat, kita belajar kan. Tapi usul ahkam tak pernah dengar, usul fiqh pun tak pernah dengar. Lepas kita belajar dah hadam fiqh, baru kita belajar usul fiqh, baru kita belajar usul ahkam, baru kita belajar qawaidul fiqhiyah. Jadi fiqh tu lebih awal dibukukan daripada usul ahkam. Okey, bagaimana perkembangannya? Tengok pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat, ilmu usul ahkam terbentuk melalui praktikal pak fuqaha sahabat yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama. Seterusnya mereka berijtihad apabila tiada dalam kedua-dua sumber tersebut. Jadi zaman sahabat usul ahkam ni tak ada dalam bentuk teori, tapi dalam bentuk praktikal. Jadi bila ada masalah terus rujuk Quran, tak ada rujuk sunnah, tak ada gunakan akal. Jadi secara praktikalnya mereka telah mempraktikkan usul ahkam. Tapi masa itu buku tak ada, teori tak ada lagi. Sebagai contohnya ialah pengumpulan Al-Quran dilaksanakan atas dasar mencari kemaslahatan umat manusia. Jadi pada zaman Rasulullah dah wafat dah, Quran belum dibukukan. Walaupun telah ditulis, tapi merata-rata dekat pelepah-pelepah tamar, dekat batu, dekat dinding-dinding. Tak ada dibukukan lagi. Bila zaman Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, berlaku satu peperangan, namanya peperangan Yamamah. Banyak orang penghafaz Al-Quran tersyahid. Jadi Umar melihat benda ni bahaya. Lama-lama nanti banyak hafiz Quran terbunuh, syahid, Quran akan hilang daripada dada-dada umat, akhirnya Quran akan hilang daripada muka bumi. Maka Umar mencadangkan pada Abu Bakar, kita kena bukukan Al-Quran. Umar tak nak, ini bid'ah, Nabi tak suruh. Umar kata mudah-mudahan baik bid'ah. Pujuk, lama-lama barulah Abu Bakar bersetuju. Apa kaedah? Dalam Quran tak ada ayat Quran yang suruh tulis bukukan Al-Quran, tak ada. Hadis pun tak ada. Apa kaedah? Ialah kepentingan umat manusia, kemaslahatan. Kemaslahatan tu dia sebut dalam bahasa Arab maslahah. Yang mana kemudiannya ia dikenali dengan al-masalihu al-mursalah. Mursalah itu makna umum, kebajikan umum, yang diterima sebagai dalil zanni oleh ulama. Dia bukan dalil qat'i, sebab tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Jadi masalah mursalah ni hanya sebagai zanni. Zanni macam yang kita bicara dulu kan, duit faedah dalam bank kita tu, jadi keluarkan, beli, gunakan untuk buat kepentingan umum, atas dasar masalah al-mursalah, kebajikan umum. Jadi bolehnya kita gunakan duit riba untuk buat jalan raya, buat tanda awam dan sebagainya, kerana ia membawa berdasarkan kaedah al-masalihu al-mursalah, kebajikan umum. Jadi kalau tak diambil, duit kita digunakan kepada tempat yang tak sepatutnya. Jadi baik kita ambil, walaupun kita tak boleh buat pahala dengan duit tu, kita tak boleh makan dengan duit tu, tapi boleh buat atas dasar al-masalihu al-mursalah, kepentingan umum. Jadi dia bukan dalil qat'i, itu dalil zanni. Maksudnya lebih 50%, 60%, 70%, 80%, 90% ulama menganggap perkara itu mempunyai kebajikan. Jadi diputuskan harusnya
berdasarkan kepentingan umum itu ataupun al-masalihu al-mursalah. Sebenarnya banyak keputusan fatwa ditegakkan di atas dasar al-maslahah ataupun al-masalih. Kalau buat tesis, buat kajian ilmiah, kesan al-maslahah dalam fatwa, banyak contoh-contoh yang tak ada dalil tak kuat, tapi kita angkat dia menjadi hukum berdasarkan al-masalih atau maslahah, berdasarkan kemaslahatan. Okey. Seterusnya, dalam melaksanakan hukum yang tidak terdapat dalam dalil qat'i. Saya ulang balik. Dalil qat'i ni, dalil itu ada dua makna. Pertama, dalil bermakna sumber. Sumber tu, kalau dalil qat'i, sumber yang qat'i, iaitu Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau sumber yang zanni, itu tadi tu, istihsan, al-masalih mursalah, sadu zara'i dan sebagainya. Itu yang tidak disepakati namanya dalil zanni. Itu dalil yang bermaksud sumber. Dalil yang bermaksud teks, nas, itu Quran, kalau yang qat'inya Quran, hadis. Dan yang zanninya ialah selain Quran dan hadis. Okey. Jadi fuqaha as-sahabah, para fuqaha di kalangan sahabat, istinbat hukum dengan berpandukan kepada kaedah tertentu. Jadi para sahabat gunakan kaedah tertentu. Antaranya ialah Khalifah Umar menggunakan kaedah sadduz zara'i. Ini yang saya mula suruh Profesor Wan buat tajuk sadduz zara'i. Apa maksud sadduz zara'i? Maksudnya ialah menyekat jalan-jalan yang membawa kemudaratan. Itu sadduz zara'i. Zina haram. Jadi perkara-perkara yang boleh membawa pada zina, maka perlu ditutup. Satu ialah tutup, kena halang, kena sekat. Maka sebab itulah ulama memandang konsep-konsep liar, contohnya jom heboh, haram. Kan? Kalau ikut apa haramnya? Ulama melihat berhimpun malam merdeka itu jadi haram. Malam merdeka tahun baru, haram. Mana ada ayat Quran tu kata haram? Tapi ulama melihat perhimpunan sampai pukul 12 malam, jadi remaja-remaja, gadis-gadis, bila habis pukul 12 malam nak ke mana? Bah dah tak ada. Ada yang tidur kat padang tu. Kerap kali dilihat lepas sambutan tahun baru ataupun malam merdeka, paginya pembersih di BKL melihat banyak kondom bersepah. Apa dia? Beta. Beta. Kan? Jadi buat apa kondom tu? Kan? Dapatlah awak faham bahawa malam tadi mesti berlaku maksiat. Kalau tidak, takkan bersepah benda-benda ni. Maka sebab itu, asalnya berhimpun tak ada haramnya. Tapi bila melihat kesan perhimpunan tu, melepak-lepak sampai ke pagi, berlaku banyak potensi berlaku maksiat, maka ulama memandang perhimpunan jadi haram. Sebab biasanya ke mana anak dara nak pergi, remaja-remaja nak pergi lepas pukul 12 malam. Jadi asalnya tak ada haram pun, tapi dia jadi haram berdasarkan kaedah sadduz zara'i. Kita kena cegah perkara-perkara yang membawa kepada kemudaratan. Itu sadduz zara'i. Zina haram. Tapi serentak dengan zina tu haram. Pegang-pegang haram, tengok-tengok haram, duduk berdua-dua haram. Sebab biasanya duduk berdua-dua membawa kepada zina. Berpegang-pegang, merendak-rendak, maka jadi haram.
berdasarkan kaedah sadduz zara'i, menghalang perkara-perkara yang membawa kemudaratan. Saya ingat dulu juga Datuk Isaac Baharum banyak bercakap bawa kaedah fiqh, apa-apa yang membawa kepada haram hukumnya haram, kata Datuk Isaac Baharum. Apa-apa yang membawa kepada halal hukumnya halal, kan? Itu kaedah fiqh. Okey. Jadi sebab itu sadduz zara'i, lawan dia ialah fathuz zara'i. Yang baik di fathu. Fataha, fathu buka. Sadd itu halang. Jadi kalau kita ceramah, mengajak orang buat kebaikan, itu ni fathuz zara'i. Kita sambutan Maulid Rasul, itu fathuz zara'i. Jadi mana mungkin kita nak jadikan bid'ah sambutan Maulid Rasul? Sebab ceramah tu jalan-jalan membawa kepada kebaikan. Ajak orang, seru orang ingat Nabi, salawat, baca Quran, berdoa. Itu namanya fathu zara'i. Lawan saddu tadi. Saddu tu menyekat. Fathu dia membuka pintu-pintu kebaikan. Okay, yang kedua. Contohnya Sayyidina Umar menambahkan hukum sebat kepada peminum arak daripada 40 kepada 80 untuk menakutkan rakyat. Jadi asalnya minum arak ni hadis Nabi 40 kali sebat je. Tapi pada zaman Sayyidina Umar angkat, tambah seganda lagi. 40 jadi 80 kali sebat untuk peminum arak. Untuk supaya sebab orang dah mula tak takut dah dengan hukuman ni 40 ni, maka Umar mengangkatnya. Tambah lagi tambah seganda lagi jadi 80 sebat. Ini kalau kita tak nak terima kaedah ni, macam sebagai orang Wahabi, maka akan menuduh Umar bid'ah. Umar tambah-tambah ni, ada pandai dia. Nabi dia buat 40, dia tambah 80. Sama juga tarawih kan. Tarawih Nabi buat 8 je. Umar buat sampai 20, sampai 36. Jadi itu namanya kaedah sadduz zara'i. Kenapa Umar menambah hukum sebat daripada 40 ke 80? Ialah untuk menyekat pintu-pintu kemudaratan, untuk menyekat pintu-pintu maksiat, supaya orang tak berani buat maksiat. Yang kedua, pada masa Abdullah bin Mas'ud terlaksana hukum nasakh dan takhsis. Nasakh dan takhsis, nasakh tu menasahlah, memasukkan. Takhsis mengkhususkan. Di mana beliau telah mengeluarkan fatwa tentang iddah wanita mengandung yang kematian suami. Jadi iddah perempuan mengandung kalau ikut walladzina yatawaffawna, orang yang telah kematian suami dia, iddahnya ialah arba'atu ashhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Abdullah bin Mas'ud berijtihad melalui kaedah usul ahkam bahawa iddahnya sehingga melahirkan anak yang dikandung. Kerana ada firman Allah, wa ulatul ahmali, perempuan-perempuan yang mengandung, ajaluhunna, ajal mereka, an yada'na hamlahunna, ialah sehingga melahirkan kandungan mereka. Jadi Abdullah bin Mas'ud berdasarkan ayat ini, dia kata orang mengandung ialah iddahnya ialah lahir anak. Okey. Abdullah bin Mas'ud berfatwa demikian dengan berhujah bahawa ayat 4 surah At-Talaq, ayat atas surah wa ulatul ahmal, itu surah Talaq ayat 4, turun kemudian daripada ayat 2, 3, 4 surah Al-Baqarah. Dia kata Al-Baqarah turun dulu, kemudian turun wa ulatul ahmal. Jadi berdasarkan itu, wa ulatul ahmal ini menasahkan atau mentakhsiskan. Jadi ayat Baqarah itu umum, ditakhsiskan oleh ayat surah At-Talaq wa ulatul ahmal. Justru itu ia menasahkan atau juga mentakhsiskan ayat 234 surah Al-Baqarah.
Sebab ayat surah At-Talaq keluar, turun kemudian, turun kemudian. Bila turun kemudian, jadi surah Al-Baqarah itu yang mula. Sama ada surah Al-Baqarah itu menjadi mansukh atau surah Al-Baqarah itu menjadi takhsis, menjadi umum. Baqarah itu umum, dikhususkan oleh surah At-Talaq. Okey. Iaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah, walladzina yatawaffawna minkum. Dan orang-orang yang diwafatkan di kalangan kamu, wa yadharuna azwajan, dan mereka meninggalkan isteri, yatarabbasna, hendaklah isteri tersebut menangguh bi anfusina, dirinya, arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Okey. Jadi kalau ikut ni asalnya orang yang mati suami 4 bulan 10 hari. Bagaimana kebetulan kalau yang kematian suami itu mengandung? Okey, Ibnu Mas'ud memfatwakan sehingga anak dalam kandungan itu lahir. Jadi bagi Abdul Mas'ud, dia tak pegang surah Al-Baqarah tu. Mungkin surah Al-Baqarah tu mansukh ataupun umum, dikhususkan oleh surah At-Talaq. Berdasarkan kaedah yang digunakan oleh Ibnu Mas'ud tersebut, mengisyaratkan bahawa ayat yang turun kemudian akan menasahkan. Jadi surah Talaq ni yang kata hingga melahirkan kandungan, bila kemudian dia yang menasahkan surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah turun dulu, ataupun juga mentakhsiskan ayat yang terlebih dahulu turunnya. Kalau kita tak guna kaedah nasah, kita guna takhsis. Ayat Al-Baqarah tu yang kata 4 bulan 10 hari itu umum, tapi dia khususkan oleh ayat surah At-Talaq. Melalui kaedah-kaedah yang digunakan oleh para sahabat untuk penetapan hukum, menunjukkan metodologi ilmu usul ahkam telah digunakan. Jadi Abdullah bin Mas'ud sahabat, walaupun tidak ada dibukukan lagi ilmu usul ahkam, tapi dia telah menggunakan dalam fatwa dia. Okey, saya timbulkan soalan untuk semua, siapa nak jawab? Seorang yang mengandung, okey, anak dalam perutnya baru 3 bulan. Baru 3 bulan atau 2 bulan. Suaminya meninggal. Anak dalam perut 2 bulan, suaminya meninggal. Berapa bulankah iddah dia? Siapa nak jawab? Dah banyak kita belajar ni. Gunakan ilmu tu. Berapa bulan iddah dia? Sehingga dia melahirkan anak. Ya, Datuk dah jawab dah betul dia. Sehingga dia melahirkan anak. Jadi asalnya iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya? Okey. Jawapan Datuk tu terpakai dalam kes ini. Tapi kalau dalam kes seorang kematian suami sedangkan dia mengandung 8 bulan setengah. Apa jawapan Datuk? Berapa bulan kaedah dia? Sama juga. Sama macam mana? Sama juga hingga dia melahirkan anak. Tengok Datuk jawab tadi betul. Tuan Syahri jawab tak betul. Dalam kaedah ni. Sebab kalau melahirkan anak, artinya sebulan sebulan lebih, tak sampai sebulan ya, 8 bulan setengah. Jadi Pak Rosminah jawab. Dia 4 bulan 10 hari juga, sebab di situ terdapat lebih kepada saat berkabung, bersedih macam tu. Okey, kaedahnya ialah mana yang lebih panjang daripada kedua-duanya. Itu kaedah Dalam kes ibu yang mengandung kematian suami. Bukan logik kan? Bukan logik lah. Jangan pakai kaedah logik, sekarang pakai kaedah mana yang lebih panjang daripada keduanya. Jadi kalau dia lahir, maksudnya lepas kematian suami,
selama sebulan daripada itu, maka dia melahirkan anak. Jadi lepas melahirkan anak arti boleh kahwin? Tak boleh kahwin. Dia mesti cukupkan paling kurang 4 bulan 10 hari. Tapi dalam kes yang pertama tadi, tak boleh pakai 4 bulan 10 hari. Sebab dia baru 2 bulan. Kalau 2 bulan campur 4 bulan 10 hari, anak kandungan tu baru 6 bulan 10 hari. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Artinya anak tak lahir lagi dia boleh kahwin. Faham tak tu? Tentulah tak betul. Anak dalam kandungan 2 bulan. Kalau kita pakai kaedah 4 bulan 10 hari, artinya anak tu tak keluar lagi. Jadi dia dah suaminya dah mati dah meninggal 4 bulan 10. Dah 4 bulan 10 hari dah, edah dia dah habis. Mana boleh edah dah habis. Perut ada lagi anak. Anak dalam perut lagi. Jadi dalam kes itu ikut cakap Datuk tadi, tunggu anaknya lahir. Tapi dalam kes yang kedua tadi tak boleh tunggu anaknya, tak cukup dengan anak lahir. Anak lahir baru sebulan, suaminya mati baru sebulan. Tak boleh. Jadi ambil mana-mana yang lebih panjang tempohnya daripada kedua tu. Sama ada 4 bulan 10 hari ataupun lahir anak. Mana yang lebih panjang? Kalau lebih panjang lahir anak, ambil kaedahnya lahir anak. Kalau yang lebih panjang tu ialah 4 bulan 10 hari, ambil 4 bulan 10 hari. Walaupun anak dah lahir, tapi tak cukup lagi 4 bulan 10 hari, dia tak boleh kahwin. Dia tetap edah. Okey? Dia keadaan betul ya. Wan Rasmin Hajat tadi betul, tapi sebabnya tak betul. Bukan kerana bergabung. Tak, memang itu keadaannya. Sebab dia kena pastikan bahawa dia tidak bercampur siraman di atas siraman orang lain. Maksudnya zuriat tu tak boleh campur dengan benih orang lain. Mesti lahir anak tu. Satu. Yang kedua, edah tu. Dasarkan dalil qat'i arba'ata ashhurin wa ashra. Itu qat'i bukan zanni. Okey. Seterusnya mana saya tadi? 7.2 itu zaman sahabat menggunakan Quran juga. Menggunakan hadis dan menggunakan ijtihad. Walaupun tidak ada dibukukan lagi ilmu usul ahkam. Seterusnya ialah zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in, istinbat hukum syarak berlangsung semakin meluas. Selaras dengan perkembangan wilayah Islam. Islam berkembang sebab banyak pembukaan-bukaan kota Islam. Jadi syarak pun berkembang. Kepelbagaian permasalahan yang timbul. Sebab Islam dah bukan pada negeri Arab, dia dah masuk ke negara lain dah. Ke Afrika, ke India, ke China. Jadi banyaklah masalah yang Islam bukan orang Arab dia. Okey. Jadi kepelbagaian masalah yang timbul, suasana dan keperluan kemaslahatan masyarakat. Banyak masalah. Banyak kemaslahatan. Kalangan fuqaha at-tabi'in terkemuka yang muncul serta banyak berfatwa pada zaman tersebut ialah Sa'id bin Musayyab di Madinah dan Ibrahim an-Nakhai di Iraq. Jadi ini fuqaha di kalangan tabi'in. Abdullah Mas'ud fuqaha daripada sahabat. Sa'id bin Musayyab tabi'in. Begitu juga Ibrahim an-Nakhai. Apa beza sahabat dengan tabi'in? Tak, siapa yang boleh jawab? Bantu. Haji Ari. Apa beza dia? Tabi'in dengan sahabat. Banyak kita belajar ni. Sahabat mereka yang berada di zaman surah, mereka betul. Okey. Lepas sahabat tu, tabi'in. Tabi'in? Tak ada tabi'in apa Datuk? Tabi'in di bawah. Dia tak jumpa dengan Rasul.
Tabi'in ialah orang yang sempat berjumpa dengan sahabat. Okey, sahabat orang yang sempat berjumpa Nabi ataupun sezaman dengan Nabi, itu sahabat. Itu bezanya sahabat dengan tabi'in. Jadi sahabat lebih senior lah daripada tabi'in. Jadi di kalangan sahabat Abdul Mas'ud, Ustaz, saya Sodikin. apa dia? Sodikin. Apa nak tanya ni? Sadikin? Sodikin tu sahabat Ustaz. Bukan. Sadikin lain. Ataupun dalam Quran kata bukan sadikin, siddiqin. Ya, siddiqin ialah orang-orang yang benar. Orang-orang benar mungkin di kalangan kita, mungkin di kalangan orang dahulu, benar lah. Kalau kita membenarkan Quran, mengamalkan Quran, jadikan Quran cara hidup kita, membenarkan Rasulullah, kita termasuk siddiqin. Ya, bukan sadiqin, tak tepat sadiqin, siddiqin, orang yang benar. As-siddiqin. Jadi tapi contoh kalangan siddiqin yang menjadi contoh kita ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contoh dia lah, idola kepada orang-orang siddiqin ialah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Sebab balik Nabi daripada Isra Mi'raj, ya, Nabi sempat cerita perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Semua orang dah mencemuh Rasulullah, tepuk kepala, engkau ni betul-betul gila ya Rasulullah. Ya, macam mana nak pergi malam tadi, pergi sampai sebelum subuh, sampai balik ke Mekah, memang gila. Tapi Abu Bakar tak ada dalam majlis tu. Dekat Darun Nadwah tu tak ada Abu Bakar. Abu Bakar dekat rumah. Abu Jahal terketuk pintu rumah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kenapa? Kata Abu Bakar, sahabat kau ni ketinggalan zaman. Sahabat kau sekarang ni dibuat statement dekat Dewan Rakyat kita. Dia kata dia pergi ke Baitul Maqdis malam tadi dan balik semula sebelum subuh. Pergi lepas Isyak, sebelum subuh balik. Apa kata Abu Bakar? Betul ni Rasulullah yang kata? Betul. Tak percaya? Jom. Moh. Kata Abu Jahal. Betul ni? Betul, kata Abu Jahal. Betul ni? Betul. Kata Abu Bakar apa? Kalau Rasulullah yang kata usahkan ke Baitul Maqdis, ke langit pun aku percaya. Walhal Nabi tak sempat cerita langit pun. Tak sempat cerita pergi naik langit pertama, kedua, tak sempat pun. Orang dah mempertawakan Rasulullah. Tapi Abu Bakar yang tak dengar daripada Rasulullah pun, betul Rasulullah kata ni? Kalau Rasulullah betul yang Rasulullah yang kata usah ke Baitul Maqdis, ke langit pun aku percaya. Maka sebab itulah Abu Bakar diberi gelaran As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu ialah dia punya singularnya, mufradnya, jamaknya, pluralnya ialah As-Siddiqin. Okey, saya jawab soalan sebenarnya. Okey, sekarang kita pergi ke sambungannya. Dasar utama yang digunakan oleh fuqaha at-tabi'in dalam berfatwa ialah berpandukan Al-Quran, As-Sunnah, juga fatwa-fatwa sahabat. Jadi bila sampai zaman tabi'in, kalau tadi sahabat, Quran, Sunnah, ijtihad. Bila sampai tabi'in, dasarnya ialah Quran, Sunnah dan fatwa-fatwa sahabat. Jadi mereka akan rujuk Quran, tak ada rujuk Sunnah, tak ada rujuk pendapat-pendapat sahabat. Artinya sahabat dah meninggal itu ya. Mereka akan rujuk kepada fatwa-fatwa sahabat. Okey, kemudian seandainya tidak terdapat keterangan serta nas daripada sumber-sumber tersebut, mereka akan menilai sudut kemaslahatan dan al-qiyas. Jadi al-masalah ni atau al-maslahah ni timbul zaman tabi'in. Al-qiyas pun timbul zaman tabi'in. Artinya pada zaman sahabat, Quran, Sunnah dan ijtihad. Pada zaman tabi'in tambah lagi Quran, Sunnah, kemudian ijtihad sahabat atau fatwa sahabat, ditambah lagi dengan maslahah, ditambah lagi dengan al-qiyas. Ini dia punya metod.
metod fatwa pada zaman tabi'in. Sebagai rumusannya, kaedah serta metodologi penetapan hukum yang dilakukan pada zaman tabi'in tersebut lebih meluas berbanding zaman sahabat. Jadi lebih luas lah sebab ada penggunaan maslahah dan ada penggunaan qiyas pada zaman tabi'in. Pada zaman sahabat hanya Quran, hanya sunnah, terus berijtihad. Okey. Antara sebab dan faktor utamanya ialah mana tabi'in lebih luas daripada sahabat. Kerana zaman tersebut telah muncul aliran fiqh atau mazhab fiqh. Pada zaman tabi'in sudah ada mazhab fiqh. Walaupun tidak popular semacam zaman Syafi'i, Hambali, Hanafi tapi dah ada aliran fiqh atau mazhab fiqh. Yang disebut iaitu Madrasah Al-Hadis di Madinah. Kita sebut dulu. Di Madinah Madrasah Hadis. Artinya dia lebih mengutamakan hadis. Ada masalah rujuk hadis, ada masalah rujuk hadis. Ini di Madinah. Dan Madrasah Ar-Ra'yi. Ar-Ra'yi itu adalah pendapat, logik, pemikiran. Di mana? Di Iraq. Di Iraq dia tak semestinya rujuk hadis. Jadi di Malaysia ni ada aliran hadis, Wahabi lah. Jadi bezanya ialah aliran hadis di Madinah tidak bertembung dengan Madrasah Ar-Ra'yi di Iraq. Tak bergaduh. Tapi di Malaysia ni bergaduh. Oleh kerana dia pegang hadis, engkau ada hadis? Ada apa kau pakai? Kan? Jadi mereka ini mestinya bila bercakap soal hukum mesti keluarkan hadis. Kalau tak keluarkan hadis tak boleh. Tak banyak. Jadi hatta di kalangan mereka sendiri pun ada juga ketika dia menjawab soalan tak ada hadis. Tapi kalau orang buat macam tu, dia kata tak betul. Kalau nak jawab fiqh mesti ada hadis. Ada benda yang tak ada hadis. Dan aliran tak ada hadis pun telah bermula pada zaman tabi'in awal lagi. Itu di Iraq. Orang Madinah memanglah sebab banyak sumber hadis ketika itu. Jadi mereka rujuklah hadis. Jadi mereka ini Madrasatul Hadis, iaitu aliran yang berpegang kepada hadis. Tapi di Iraq Madrasatul Ra'yi yang berpegang kepada pemikiran ataupun qiyas ataupun ijtihad. Di mana setiap aliran fiqh tersebut putus-putus. Saya memang ada macam mana ya. Okey, kalau putus-putus. Kalau Ustaz putus-putus tak? Okey, tak apa. Ya. Saya ingat memang wifi saya memang tak kuat di atas ni. Tak dengar. Okey. Sekejap ya. Sekejap. Maksudnya akan datang saya kena guna handphone. Sebentar ya. Okey, boleh borak dulu ya. Sebentar saya nak betulkan ni. Boleh borak dulu. Siapa nak borak? AM dah dilantik, menteri-menteri boleh datang nama lah kalau nak. Datuk Samsudin boleh jadi anak senator? Datuk Samsudin mana? Boleh jadi senator boleh, senator. Ustaz. Ya, saya. Ustaz. Saya. Saat Ustaz gunakan wifi. Ustaz. Saya. Saat Ustaz gunakan wifi. Saat Ustaz gunakan wifi untuk kelas, semua keluarga di rumah tak cuba jangan gunakan wifi dalam masa 2 jam tu. Oh, begitu pula ya. Tak boleh sebab banyak punya. Saya punya rakaman ni pun menggunakan. Dia tak kuat. Saya punya macam tu. Kalau saya dengar Ustaz, maknanya saya 2 orang aja boleh pakai. Walaupun dia boleh akses sampai 12.
Tapi dia tak kuat kalau lebih daripada 2. Saya rasa bukan masalah kuat sebab kita memang ambil yang banyak tu. Tapi dia masalah sebab dia punya ibu ni kat bawah. Atas ni kita pasang apa tu? Palat tu. Ada sambungan dia. Itu lah benda tu. Tapi dia kejap ada, kejap tak ada. Kejap saya nak masuk Aisyah dia punya ni. Saya punya WhatsApp ni. Ada. Ambil WhatsApp Aisyah dia jap. Nak dapatkan link tu. Cuba link balik Aisyah ni. Dapat pula. Mana Aisyah dia punya WhatsApp? Okey, dah dapat lah ni. Sekejap, saya nak ambil link dia. Okay. Ambil Zoom meeting. Okey. Zoom. Okey. Mana ni? Sign in. Alah, dia minta pasport pula. Aisyah ni sebut password dia. Password dia. ID sudah. 82. Itu ID kan? Password dia. 8231. Password dia. Password dia. 82. Itu ID kan? ID 8231. Password dia tak ada. Tak ada ID je. Oh, ada ID ke? Kenapa dia tak Dia masuk? pakai link tu. Oh. Sekejap. Ya, saya meeting. Okey, sebut 82 31. 31 Terus 454 454 0076. 0076. 6. Okey. Join which video? Dia lagi. Okay, saya kena tutup satu ni. Okey, dah boleh dapat dengar? Aisyah ni, dengar lah. Saya ni. Saya punya ni. Okey. Dengar Aisyah ni? Aisyah ni dengar? Ni dia. Tak dengar. Haji Syahri, dengar tak? Tak dengar, tak sampai. Macam mana? Haji Syahri, Assalamualaikum. Mana ni? Tak ada. Dia ada suara dia jadi. Ni. Datang. Assalamualaikum. Haji Syahri. Sampai tak? Okey, benar. Apa masalahnya?
Assalamualaikum. Sekarang dengar? Dah okey? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, saya sekarang pakai handphone ni. Okey. Di mana saya berhenti tadi? 73. Okey. 7.3 Habis. Zaman ulama mazhab. Okey, selepas zaman tabi'in, dalam masa yang sama lahir pula imam-imam mujtahid. Yang mana hasil ijtihad mereka berbentuk mazhab-mazhab. Lepas zaman tabi'in, bermaksud zaman tabi'at-tabi'in. Ya. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'in sampailah kita ni. Kita ni tabi'. Dah berbelas ya. Puluh-puluh tabi'in itu. Jadi pada zaman tabi'in, maka imam mujtahid mula berijtihad. Maka terbentuklah mazhab-mazhab. Ya. Pada masa itu metodologi penetapan hukum semakin bertambah. Jadi kalau tabi'in tadi hanya Quran, hadis, ijtihad sahabat, kemudian maslahah dan juga qiyas. Zaman yang mazhab ni bertambah lagi. Antara ulama mazhab terkemuka yang lahir ialah pada ketika itu, pertama ialah Imam Abu Hanifah. Di antara dasar dalam berfatwa dan berijtihad, beliau menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, fatwa-fatwa sahabat yang disepakati, juga ditambah satu lagi istihsan. Jadi ini metod Imam Abu Hanifah. Ya, dia bila nak ada masalah, nak jawab soalan, dia akan rujuk kepada pertama Quran, kedua sunnah, ketiga fatwa-fatwa sahabat. Ya, ataupun disebut qaulus sahabi, ya. Qaulus sahabi, pendapat-pendapat sahabat. Kemudian ditambah satu lagi al-istihsan. Nanti kita belajar apa dia al-istihsan, ya. Apa yang dilihat oleh orang Islam, ra'ahul muslimuna hasanan wa huwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh orang Islam sebagai baik, maka dia di sisi Allah juga baik. Itu istihsan. Yang kedua ialah selain Imam Abu Hanifah, lahir pula Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Beliau mempunyai serta mempelopori metodologi penetapan hukum yang tersendiri. Imam Malik berbeza pula dengan Imam Abu Hanifah. Tersendiri dalam ijtihad. Antaranya ialah dengan berlandaskan kepada amalan penduduk Madinah. Oleh kerana Imam Malik ni duduk di Madinah. Orang Madinah ni kebanyakannya sahabat asalnya. Dan mereka banyak pegang pada hadis. Maka Imam Malik dia banyak hukum fiqhnya, dia akan rujuk kepada amalan Ahlul Madinah. Amalan Ahlul Madinah, amalan penduduk Madinah. Justru itu Imam Malik akan menolak mana-mana riwayat yang bertentangan dengan amalan penduduk Madinah. Kalau ada riwayat tapi dari segi amalan yang berbeza dengan amalan Ahlul Madinah, maka Imam Malik akan mendahulukan amalan Ahlul Madinah. Dia akan tolak apa yang bercanggah dengan amalan Ahlul Madinah. Alasannya kerana amalan penduduk Madinah merupakan sesuatu yang masyhur atau maklum. Ya. Boleh lah saya kata sekarang ni, kalau orang Wahabi itu dia pegang amalan Ahlul Madinah. Jadi apa yang tak ada dalam hadis tak boleh dibuat. Itu madrasah hadis ataupun madrasah amalan Ahlul Madinah, ataupun kalau mazhabnya mazhab Maliki. Malik bin Anas. Okey, jadi yang mazhab mula-mula terkenal ialah Abu Hanifah, kemudian Malik bin Anas. Jadi yang Syafi'i datang kemudian. Syafi'i belajar dari Imam Malik. Kemudian habis Syafi'i datang pula ke zaman Ahmad Ibn Hanbal. Itu susunannya. Okey, penyusunan ilmu usul ahkam. Ilmu usul ahkam terus berkembang selaras dengan perkembangan ilmu dan zaman.
Jadi dia terus berkembang, masalah makin banyak, negeri Islam makin luas, maka usul ahkam atau usul ahkam juga terus berkembang. Jumhur ulama sepakat mengatakan penyusunan kitab usul ahkam pertama mula diusulkan pada pertengahan kurun kedua Hijrah. Okey, mula-mula kalau usul ahkam pada tahun 2 Hijrah. Ya. Dia juga disebut sebagai usul fiqh. Siapa mulakan? Penyusunan kitab ulum ini berlaku dengan inisiatif Imam Asy-Syafi'i yang dikenali dengan Ar-Risalah. Ya. Jadi kitab mula tentang usul fiqh atau usul ahkam ialah Ar-Risalah. Risalah ni kitab dia kecil je ya. Tapi bila dah diterjemahkan dia jadi tebal lah. Ya. Dah ada dalam bahasa Melayu dia, dah ada Risalah ya. Tak silap Pustakaan Al-Hidayah mengeluarkan. Jadi kalau nak memahami pemikiran Syafi'i, kena tengok Ar-Risalah kitab dia. Di antara usaha yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i ialah dengan menyusun metodologi istinbat hukum. Jadi dalam kitab Risalah disusunnya. Kalau sebelum itu praktikalnya tak ada disusun pun dalam satu buku. Yang memulakan menyusun dalam satu buku ialah oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Macam mana cara nak istinbat hukum, mengeluarkan hukum. Sumber-sumber hukum dan petunjuknya serta menggabungkan di antara fiqh ahli hadis di Madinah dan fiqh ahli ra'yi di Iraq. Jadi Imam Syafi'i susun dengan menggabungkan fiqh ahli hadis dengan fiqh ahli ra'yi di Iraq. Jadi kalau fiqh ahli hadis hanya terbatas kepada Quran, Quran, hadis, ijma'. Tapi bila digabungkan dengan fiqh al-Iraq, maka jumpalah istihsan, jumpalah masal mursalah, jumpalah saddu zara'i dan lain-lain. Jadi digabungkan semua tu melahirkan kitab Ar-Risalah. Beliau mengkaji, beliau tu ialah Imam Syafi'i, mengkaji dan memahami Al-Quran. Tengok Quran, kaji Quran. Kemudian Al-Hadis, kaji hadis. Bahasa Arab juga mengetahui. Jadi dikaji juga bahasa Arab, juga mengetahui perbezaan-perbezaan pendapat ulama semenjak zaman sahabat. Jadi itu Syafi'i. Kitab dia juga dilihat. Jadi Quran, hadis, kemudian mana saya berhenti tadi? Jadi Imam Syafi'i susun analisis. Mana saya berhenti dia? Okey, antara lain kaedah yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam penyusunan kitab Ar-Risalah tersebut dengan mengambil pendapat para fuqaha di kalangan sahabat. Jadi dia ambil juga pandangan sahabat. Sekaligus membuat analisa terhadap metodologi dan kaedah penetapan hukum yang telah digunakan oleh ulama fiqh sebelumnya. Jadi dia kaji bagaimana para sahabat dan ulama fiqh sebelumnya mengeluarkan hukum. Justru itu Imam Asy-Syafi'i merupakan orang pertama menyusun dan mengumpulkan metodologi dan kaedah tersebut serta meletakkannya dalam satu disiplin ilmu secara tersusun. Jadi Imam Syafi'i lah yang memulakan ilmu usul fiqh ataupun usul ahkam. Di antara kaedah penyusunan serta kandungan kitab Ar-Risalah ialah, jadi apa yang disusun oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, iaitu pertama, memuatkan ayat-ayat Al-Quran dan keterangan hukum. Jadi dikeluarkan Quran, kemudian daripada Quran dikeluarkan keterangan hukum, nasih dan mansuh. Jadi disusun mana nas yang nasih, mana nas yang mansuh. Jadi nasih tadi memansuhkan yang mansuh, mansuh dah tak terpakai dah, pakai yang nasih. Kemudian dilalah lafziyah. Jadi apakah dalil, mengkaji lafaz-lafaz dalil tu.
lafaz-lafaz dalil Quran tu menunjukkan apa? Ada dalil-dalil itu menunjukkan umum. Ya. Ada menunjukkan khas. Tadi kita belajar ya. Umum iddah ialah 4 bulan 10 hari. Khas bagi orang yang mengandung mesti sampai lahir kandungan. Mushtarak ada lafaz-lafaz yang mengandungi beberapa golongan di dalamnya. Bukan untuk seorang aja. Kemudian al-mujmal, ada lafaz-lafaz ataupun dalil-dalil yang ringkas. Juga al-mufassal, ada dalil yang terperinci. Okay, nanti dia akan datang, kita akan jumpa ya, contoh-contoh je. Contoh mushtarak, contoh am, contoh khas, contoh mujmal, contoh mufassal dan sebagainya. Ini dihuraikan, didatangkan dalam kitab Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i. Yang kedua ialah al-sunnah. Al-sunnah dan as-sunnah dan kedudukannya serta berhujah dengan hadis ahad. Dalam kitab Ar-Risalah dibawa sunnah, sumber hukum yang kedua adalah as-sunnah dan kedudukannya, apakah hujah-hujah yang menunjukkan sunnah itu sumber hukum, dan juga tentang hadis ahad. Boleh tak kita berpegang pada hadis ahad? Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat. Macam hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis ahad. Tapi kuat kerana Umar seorang yang perawi yang kuat. Okay. Yang ketiga ialah dalam risalah juga ditekankan tentang ijma' ulama. Apa kedudukan ijma' ulama? Bagaimana maksud ijma' ulama? Ijtihad. Kemudian ditekankan juga tentang ijtihad, syarat ijtihad, apa benda yang diijtihadkan. Al-qiyas juga ditekankan. Al-istihsan. Al-istihsan ni ialah usul Hanafi, tetapi dibawa juga dalam Ar-Risalah oleh Imam Syafi'i kerana digabungkan semua. Yang keempat ialah menyusun secara sistematik berdasarkan bab dan fasal. Jadi dalam buku dia mudah kita nak cari sebab dibuat apa dia bab, apa dia fasal. Kalau besar tu bab lah, kecil daripada bab. Bab ialah fasal. Sebagai rumusannya, selepas batu asas dan pembukuan pertama yang dibuat oleh Imam Syafi'i itu, ulama lain terus muncul untuk mengembangkan serta mengemaskinikan lagi ilmu usul ahkam dengan lebih luas dan teratur. Jadi bila selepas Imam Syafi'i, maka datanglah ulama-ulama kemudian jadi memperkuatkan lagi dan memperkembangkan lagi apa yang dimulakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi sudah pada itu sudah berkembanglah ilmu usul ahkam ataupun ilmu usul fiqh. Okey, kemudian perkembangan usul ahkam selepas Syafi'i. Lepas Syafi'i, usul ahkam makin berkembang. Okey, selepas zaman Imam Asy-Syafi'i, ilmu usul ahkam semakin pesat dan berkembang luas dengan berbagai aliran. Jadi usul fiqh ni macam berbagai aliran. Yalah. Ada aliran Syafi'i, Maliki dan sebagainya. Hal itu selaras dengan penyusunan kitab Ar-Risalah yang membahaskan berbagai pendapat ahli fiqh serta masih terdapat prinsip yang berbentuk umum. Justru itulah muncul ulama membuat ulasan serta penjelasan terhadap kitab Ar-Risalah itu. Oleh kerana Ar-Risalah ni kitab yang mula, jadi banyak benda yang boleh diperincikan lagi. Biasa jadi penulisan awal ni lebih umum, maka orang kemudian akan memperincikan lebih lagi. Keadaan lain, terdapat sebagian ulama yang mengambil serta menerima sebahagian besar kaedah usul ahkam yang telah disusun oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah tersebut. Jadi selepas Imam Syafi'i, banyaklah ulama-ulama merujuk, mengkaji dan memperkembangkan kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i ini. Selain itu, terdapat juga di kalangan ulama yang berbeza pendapat terhadap kitab Ar-Risalah tersebut. Ada ulama yang berbeza pendapat, arti yang tidak sehaluan dengan Imam Syafi'i. Dalam masa yang sama, mereka meninggalkan sebahagian daripada kaedah tersebut di samping menambah dengan kaedah lain. Jadi ada yang tak puas, tak setuju, ditinggalkan kaedah Imam Syafi'i itu,
Jadi dia ambil separuh je pada Imam Syafi'i, tinggalkan separuh, kemudian mereka tambah yang ada pada mereka pula. Jadi risalah tu, mula risalah ada yang memperkembangkannya, kemudian ada risalah yang mengurangkannya dan ditambah dengan yang lain. Contohnya ialah terdapat sebagai ulama yang membuat ulasan dan penjelasan terperinci terhadap kaedah usul ahkam Imam Syafi'i yang masih berbentuk umum. Jadi ada ulama yang membuat ulasan, membuat kritikan, komen. Yang kedua, sebagian daripada kalangan ulama mazhab Hanafi yang mengambil serta menggunakan sebagian besar kaedah usul ahkam yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Jadi bila ada mazhab Hanafi pula, maka selain mereka tengok apa yang ada dalam kitab risalah yang dikarang oleh Imam Syafi'i, dia ambil. Seterusnya mereka menolak setengah sebahagian yang mereka tidak setuju. Ada yang mereka tak setuju, ditolak. Mereka tak ambil. Di samping menambah kaedah lain seperti istihsan dan al-uruf. Jadi apa yang tak setuju dia tinggalkan, dan Imam mazhab Hanafi pula menambah pula dua lagi, iaitu al-istihsan dengan al-uruf. Okey, ini Imam Hanafi. Yang ketiga, ulama mazhab Maliki pula menerima kaedah usul ahkam Imam Syafi'i, diterima kitab tu, di samping menambah dalil atau kaedah ijma' ahlul Madinah. Tapi bila sampai Imam Maliki, ditambah pula ijma' ahlul Madinah, al-istihsan, al-masalih al-mursalah dan sadduz zara'i. Jadi digunakan semua ni, ijma' Madinah atau pendapat ataupun amalan ahlul Madinah, istihsan, masalah mursalah dan sadduz zara'i yang kita belajar tadi, menutup, mencegah pintu-pintu kemudaratan. Sebagai rumusannya, ulama selepas zaman Imam Syafi'i menggunakan mana-mana bahagian yang sesuai dengan mereka, meninggalkan mana-mana yang tidak sesuai, serta membuat tambahan mana-mana kaedah yang mereka perlukan serta tiada dalam usul ahkam Imam Syafi'i. Tentulah kan, jadi semua orang akan buat pembaharuan, dia akan buat bezalah kan. Jadi bila habis Imam Syafi'i, mazhab yang lain, tentulah bila nak buat mestilah ada perbezaan. Macam kita lah kan, Ismail Sabri jadi PM ni, dia akan buat beza lah daripada Mahyudin. Anwar tak sabar tu nak buat beza, tapi tak dapat juga kan. Jadi semua orang akan mencipta sesuatu yang bersifat diri dia sendiri lah. Jadi mazhab Hanafi dia akan tonjolkan dia, Maliki tonjolkan dia punya kaedah. Jadi asalnya kaedah Imam Syafi'i, tapi dimodify lah, Okey. Yang ke-8, penyusunan usul ahkam yang dalam bahasa disebut tadwinu usulil ahkam. Tadwinu usul ahkam iaitu pembukuan atau penyusunan usul ahkam. Okey, asas yang diletakkan oleh Imam Syafi'i mengenai penyusunan dan pembukuan usul ahkam kemudiannya dikembangkan oleh ulama lain dengan membuat beberapa tambahan dan penyusunan yang lebih teratur. Jadi asasnya Imam Syafi'i lah, tapi ditakut tambah, dimodify oleh mazhab lain. Di antara bentuk penyusunan usul ahkam utama yang berlaku selepas Imam Syafi'i boleh dibagikan kepada 3 kategori kaedah. Jadi kita akan tengok perkembangan usul ahkam ni selepas Imam Syafi'i. Yang pertama apa dia? Kaedah-kaedah mazhab Syafi'i yang disebut dalam bahasa Arab tariqatus syafi'iyyah, tariqatus syafi'iyyati awal mutakallimina, iaitu cara mazhab Syafi'i. Kalau kita asy-syafi'iyyah, dia bukan Imam Syafi'i, orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Macam kita ni asy-syafi'iyyah. Kalau Asy-Syafi'i itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pengasas Imam mazhab Syafi'i. Tapi kalau Asy-Syafi'iyyah, kita dah yang bermazhab Syafi'i. Jadi cara metodologi mazhab Asy-Syafi'iyyah awal mutakallimin ataupun cara mazhab mutakallimin. Mutakallimin ni ialah orang
mazhab-mazhab dalam usuluddin, dalam akidah. Muncul fuqaha mazhab Syafi'i yang membuat penelitian serta penjelasan terhadap usul ahkam Imam Asy-Syafi'i yang menyebabkan ia berkembang pesat dan jelas. Ya. Jadi muncul. Ya. Dia kaji kitab Imam Syafi'i dan dia membuat penjelasan. Khasnya zaman meluasnya ijtihad. Bila banyak perlu kepada ijtihad, maka mereka akan merujuk kepada kitab mazhab Syafi'i. Dan bukan setakat rujuk, mereka akan buat kajian kepada pendapat atau kitab Imam Syafi'i tersebut. Mereka juga dikenali serta terdiri daripada kalangan ulama usul Asy-Syafi'iyah dan ulama usul al-mutakallimin. Jadi bila ada masalah, maka rujuk kitab Imam Syafi'i, buat kajian, buat penelitian, dan orang yang merujuk kitab Imam Syafi'i ini dianggap sebagai ulama usul Asy-Syafi'iyah, ulama usul fiqh mazhab Syafi'iyah, ataupun juga disebut sebagai ulama usul al-mutakallimin. Ya. Sebab biasanya ulama al-mutakallimin, ulama akidah ni, dia biasanya Asy-Syafi'iyah, bermazhab Syafi'i. Macam kita kan, kita kalau sifat 20, maka kita memang biasanya Syafi'i. Ulama aliran tersebut mengarahkan perbahasan mereka untuk merealisasikan kaedah-kaedah serta bertindak membersihkannya daripada sebarang pengaruh dan ikatan terhadap satu mazhab atau ta'assub dan fanatik. Di antara itu mereka membentuk kaedah yang standard, sama ada ia dapat digunakan dalam aliran mazhab mereka ataupun tidak. Jadi sampai kepada mereka cuba menjadikan kaedah-kaedah yang disusun oleh Imam Syafi'i itu berbentuk umum, supaya tidak sahaja mazhab Syafi'i yang ikut, tapi juga mazhab-mazhab yang lain juga boleh ikut. Itu tujuannya. Jadi walaupun mereka bermazhab Syafi'iyah, tapi mereka murnikan lagi kitab Ar-Risalah itu ataupun usul ahkam yang disusun oleh Imam Syafi'i itu, supaya dia berbentuk umum atau sejagat yang boleh apa juga mazhab boleh pegang kaedah ini, kaedah yang disusun oleh Imam Syafi'i ini. Berdasarkan majoriti ulama al-kalam atau golongan mutakallimin adalah daripada kalangan aliran Imam Syafi'i. Aliran tersebut dikenali dengan kaedah mutakallimin, tariqatul mutakallimin. Jadi kita ni memang mutakallimin lah, sebab biasanya orang yang pegang aliran mutakallimin, yang pegang pada mazhab sifat 20, mereka biasanya bermazhab Syafi'i. Disebabkan kaedah-kaedah kajian mereka berkaitan dengan usul ahkam, sama ada dengan kajian dalam ilmu al-kalam yang juga dilaksanakan secara mendalam dan bebas daripada taqlid. Jadi golongan mazhab Syafi'i ini dia serentak, dia meneliti, mengkaji ilmu usul ahkam. Dalam masa sama juga mereka mengkaji ilmu ilmu kalam, ilmu kalam. Itu mereka sebut sebagai ilmu mutakallimin. Ilmu kalam ni ialah menetapkan akidah, mengikut cara menghadapi ahli falsafah. Sokrates dah ada, Plato dah ada begitu itu. Maka mereka nak menghadapi orang falsafah, maka kena berfalsafah. Maka lahirlah ilmu kalam atau sifat 20. Jadi siapa yang mahir sifat 20 atau ilmu kalam, maka dengan sendiri juga mereka juga mahir ilmu usul ahkam. Kerana usul ahkam juga menggunakan kaedah kalam, kaedah logik, kaedah mantik, sama seperti ilmu kalam. Begitulah usul ahkam. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan aliran Asy-Syafi'i dan mutakallimin terhindar daripada sebarang unsur fanatik kepada mazhab tersebut.
kepada mazhab tertentu di dalam membahaskan sesuatu masalah. Antara lain juga mereka tidak terikat dengan mana-mana kaedah asas terhadap masalah-masalah furu' kepada mazhab. Untuk itu, sikap netral dan bebas tersebut menghasilkan kaedah usul ahkam bersifat netral yang jauh daripada fanatik. Jadi, orang mazhab Syafi'i ini sebenarnya dia tidak fanatik. Ya? Maka salahlah orang, terutama orang yang Wahabi ni, dia anggap kita ni terlalu fanatik Syafi'i. Dia kata ta'assub Syafi'i. Dah sejak dulu lagi ulama-ulama usul Syafi'iyah, dia longgarkan kaedah-kaedah yang dibuat oleh Imam Syafi'i supaya mazhab lain boleh masuk, boleh guna kaedah usul fiqh yang disusun oleh Imam Syafi'i. Jadi baik sama ada dalam usul ahkam, baik juga dalam ilmu kalam, maka mazhab Syafi'iyah dia tidak membentuk satu kaedah yang bersifat fanatik. Jadi oleh kerana tak sebab fanatik itulah, maka mazhab lain boleh masuk. Bahkan mazhab lain kadang-kadang dia boleh memperendahkan mazhab Syafi'i atau mengatakan kita ni fanatik Syafi'i. Sebenarnya memang Syafi'i longgar, dan kadang-kadang mereka ambil kesempatan di atas kelonggaran Syafi'i dan juga mazhab Syafi'i. Bila Syafi'i kata kalau ada hadis yang lebih sahih daripada pendapat aku, maka itu adalah mazhab aku. Maka orang guna perkataan Syafi'i ini untuk menolak Syafi'i. Dia kata Syafi'i pun banyak dia tak jumpa hadis yang lebih sahih. Jadi kita dah jumpa hadis yang lebih sahih. Maka oleh kerana itu kena tinggalkan pendapat Syafi'i. Sebab Syafi'i kata hadis yang lebih sahih itulah pendapatku. Jadi kelonggaran Syafi'i ini digunakan oleh mazhab lain untuk mengatakan Syafi'i tak jumpa hadis sahih dan sebagainya. Ini adalah tidak benar, adalah tidak betul. Okey. Yang seterusnya ialah kaedah penyusunan. Kaedah penyusunan. Di antara kaedah ulama mazhab Syafi'i dan ulama mutakallimin menyusun usul ahkam mereka ialah bagaimana dia menyusun usul ahkam. Okey. Yang pertama, membuat dasar kaedah berdasarkan nas atau menetapkan kaedah yang disokong oleh dalil. Di mana mereka akan mengenepikan mana-mana kaedah yang bercanggah dengan dalil tanpa mengambil kira sama ada kaedah yang mereka ambil dan tetapkan itu mempunyai keselarasan dan menyamai dengan masalah fiqh yang diambil daripada imam mereka ataupun tidak. Jadi apapun Imam Syafi'i, cara dia menyusun usul ahkam, dia dibuat satu kaedah, kemudian dia datangkan dalil. Contohnya kalau kita nak pegang Quran, apa dalil? Kita kena pegang Quran. Apa dalil? Kita pegang sunnah. Kalau kita cakap soal istihsan, apa dalil? Kita pegang istihsan. Kalau kita bercakap masalah mursalah, apa dalil? Yang kita mesti pegang masalah mursalah. Okey. Justru itu terdapat di kalangan ulama aliran tersebut yang menyalahi daripada Imam Asy-Syafi'i dalam perkara asas atau pokok usul ahkam, walaupun mereka mengikuti furuk-furuknya. Jadi ada mazhab lain, dia pegang pegang furuk Syafi'i, masalah furuk, masalah fiqh dia pegang, tapi asasnya usulnya tak sama dengan Imam Syafi'i. Jadi dari segi fakul ibadatnya sama, tapi sumber hukumnya ataupun masalah syariahnya ataupun usul ahkamnya berbeza dengan Imam Syafi'i. Di antara contoh ketidaksamaan kaedah yang mereka tetapkan dengan kaedah imam ialah kehujahan ijma' sukuti. Iaitu Imam Al-Amidi menetapkan dalam kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, ijma' sukuti boleh dijadikan hujah, sedangkan Imam Asy-Syafi'i sendiri berpendapat sebaliknya. Apa dia ijma' sukuti?
ialah ijma' diam. Kalau katakanlah seorang ulama mengeluarkan pendapat, ulama lain diam, maka dianggap as-sukut alamatul ridha. Biasa kita gunakan kaedah anak dara ya. Anak dara kalau nak kahwin, jangan cakap ya. Kalau qadi kata setuju tak? Senyum-senyum je lah kan. Tapi sekarang mana ada setuju tak setuju tadi ya. Sepatutnya kalau anak dara dia tak payah kata setuju ya, senyum-senyum ya. Setuju lah tu ya. Sebab diam saja sudah menunjukkan setuju. Apatah lagi sekarang kan. Juru nikah pergi ke perempuan tu, sign tu dah setuju dia tu ya. Jadi tak perlu kepada perkataan kan. Jadi kaedah tu digunakan juga dalam ijma'. Kalau dalam satu persidangan ulama, masyarakat ulama, seorang ulama kata vaksin ni hukumnya harus. Ulama lain diam je. Maka jadilah dia ijma' sukuti. Diam ulama itu menunjukkan sepakat. Sekarang kan mudah kan? Ulama Saudi kata vaksin ni wajib diambil. Ulama Malaysia diam, ulama Mesir diam, ulama Kuwait diam, ulama semua dunia diam. Betul itu, wajib itu. Itu jadi ijma' sukuti. Sebab kalau tak setuju dia akan kata lah. Adalah golongan ulama, tak boleh, tak setuju. Maka kalau tak setuju, namanya khilaf. Tengok khilaf pula. Kalau majoriti ramai yang setuju, maka jadi dia jumhur ulama. Sikit je yang tak setuju. Tapi rasanya dalam bab pengambilan vaksin, penjarakan dan sebagainya, tak ada rasanya ulama yang membantah ya. Sangat sedikit. Kalau ada pun bukanlah ulama muktabar ya. Macam di Malaysia pun ada anti vaksin ya. Tapi kita lihat dia bukanlah ulama yang muktabar ya. Kadang-kadang lebih kepada pendapat peribadi dia ya. Okey, jadi ijma' sukuti itu ialah kesepakatan ulama yang dilahirkan dalam bentuk diam. Itu ijma' sukuti ya. Jadi Imam Amidi menetapkan dalam kitab dia Al-Ihkam fi Usul Ahkam, ijma' sukuti. Maksudnya boleh dipakai, boleh dianggap ijma' apabila ulama berdiam diri. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri berpendapat sebaliknya. Imam Syafi'i tak nak terima. Imam Syafi'i tak nak terima ijma' sukuti. Jadi dia mesti dilahirkan. Kalau setuju, kata setuju. Tak boleh diam aja. Keadaan lain juga, yang kedua, mereka mengemaskinkan kaedah yang dikokohkan dengan dalil berdasarkan logik akal. Ulama kemudian memperkokohkan dengan logik akal. Selain pada dalil Quran, dalil sunnah, mereka datangkan logik akal. Jadi kita begitu juga kalau nak buat kajian fiqh, terutama kalau kita menulis dalam master atau PhD, maka kita kena datangkan tu dalil Quran apa, dan hadis Quran apa, dan dalil logik. Datangkan juga dalil logik. Okey. Untuk itu mereka akan menyusun mana-mana kaedah yang bersesuaian dengan dalil naqli dan aqli. Naqli ialah teks Quran, hadis dan sebagainya. Naqli naqli itu ialah dalil yang dipindahkan. Nakal cakap Arab, naqlun, perpindahan, dalil pindah. Dipindahkan daripada mulut ke mulut, daripada ulama ke ulama. Dan dalil aqli ialah dalil logik. Logik. Dalam menentukan patut tak patut, boleh tak boleh, boleh guna keadaan dalil aqli, dalil logik. Contohnya kalau dari segi muamalat, dari segi muamalat asalnya kita tak boleh, kalau kita nak beli barang, nak jual barang, mesti ada barang kan. Tapi logiknya sekarang, kalau kita nak jual kereta, kita takkan nak punggah 10 kili kereta tu. Jadi logiknya sekarang kita boleh guna apa? Kalau gambar-gambar tu, apa istilahnya?
Yalah, katalog. Guna katalog. Jadi kita boleh gunakan logik. Jadi penjualan kereta, penjualan sekarang banyak kan pakai WhatsApp, tunjuk gambar je. Jadi kalau dalam Quran hadis mungkin tak kuat, tak ada. Tapi logiknya kita nak jual apa? Kereta, nak jual kereta sport, banyak keluar dalam YouTube kan. Jadi dia tunjuk gambar je. Tunjuk gambar agak harga bergian-bergian. Kalau order 10 harga murah, harga 1 harga banyak ni. Jadi logiknya sekarang ni sah jual beli dengan tunjuk gambar dekat WhatsApp, dekat FB, Instagram dan sebagainya. Cukup boleh Ustaz nak tanya. Saya boleh. Ustaz, kalau Imam Abu Hanifah dia meletakkan salah satunya istihsan dalam apa ni. Jadi maksudnya apa yang baik di sisi Allah maka baik. Jadi adakah kesan daripada Imam Abu Hanifah ni di antaranya menjadikan umat Islam sekarang ni macam dia berbeza-beza pendapat dan juga bukan pegangan amalan-amalan yang macam sebahagian kata Rasulullah tak buat. Contohnya puasa, Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Rajab dan Syaban, tapi ada satu golongan lagi dia berpuasa terus sampai habis bulan Syaban. Lagi satu macam ulama-ulama, kalau kita baca kitab tentang rahsia kematian, kita melihat banyak benda-benda yang macam ada cerita yang kita tak pernah sampai ke alam tu dan tidak digambarkan di dalam hadis dan Al-Quran, tapi ada dalam buku rahsia kematian Syekh Al-Qurtubi. Jadi cerita-cerita macam tu diorang dapat dari mana Ustaz ya? Okey, itu je Okey, terima kasih. Kalau kita nak berpegang kepada keadaan istihsan pun, dia bukan boleh pakai umum gitu je. Imam Hanafi sendiri pun, dia berpegang pada istihsan tu ada dia punya definisi istihsan dia. Kemudian ada syarat-syarat dia. Ada yang terangkum di bawah kaedah ni dan ada yang tidak terangkum di bawah kaedah ni. Sama juga lah Imam Syafi'i dan lain-lain Jadi bukan boleh. Saya cuma datangkan dalil hadis yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, mara'ahul muslimun hasanan wa huwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh Islam itu baik, maka di sisi Allah baik. Itu dalilnya. Tetapi dia punya definisinya ataupun bila kita nak implementasikannya, aplikasikannya, maka dia ada syarat-syarat. Jadi orang awam dia tak faham syarat-syarat tu. Jadi tak boleh pakai apa je baik, apa saja baik maka boleh kita buat. Jadi dia tidak terlalu longgar seperti itu dan tidak juga sampai ketat sehingga tidak boleh syariat itu jadi beku, sehingga tak boleh dapat menggunakan kaedah al-istihsan itu. Okey, jadi apa lagi soalan tadi macam judul soalannya. Kemudian yang saya faham tadi soal orang yang menambah ibadat. Menambah ibadat. Jadi saya pun dah cakap dahulu sebenarnya ni perkara yang lalu Ada benda yang kita boleh menambah ibadat kalau Nabi tidak melarangnya. Tapi contoh yang dibagi tadi macam puasa Rajab, Syaban, Ramadan, memang Nabi dah melarangnya. Dalam kes Abdullah Mas'ud yang kita bicarakan dalam hadis yang lepas, yang dia nak puasa sepenuhnya. Jadi Nabi kata tak boleh, kan? Kalau nak lebih boleh, puasalah 3 hari. Puasa ayam abiad, puasa hari putih. Abdullah kata aku nak lebih. Okey, kalau lebih puasa Isnin Khamis. Aku nak lebih juga. Maka kata Rasulullah, ialah puasa Nabi Allah Daud.
puasa ini biasa buka, puasa ini biasa buka. Aku nak lebih dari itu. Rasulullah kata tak boleh lebih. Kalau nak lebih setakat Nabi ada. Maka jelas ini tegahan. Kalau kita buat lebih dari itu, Nabi kata tak boleh. Jadi kalau kita buat juga, macam mana nak kata tu? Jadi tak boleh. Semua benda yang kita anggap baik, boleh jadi baik kalau tak ada tegahan daripada Nabi. Contohnya, kau nak sembahyang sunat mutlak. Sampai berpuluh-puluh rakaat. Ya, aku dah buat duha, aku dah buat qabliyah, aku dah buat ba'diyah. Sekarang aku nak sembahyang lagi. Sembahyanglah. Ya, nak sembahyang mutlak banyak rakaat. Buat. Sebab tidak ada tegahan daripada Nabi. Tapi puasa 3 bulan ni, kan dah ada hadis yang kita baca dulu tu. Memang Nabi kata Abdullah ni, Umar dia nak puasa juga hari-hari. Tapi Nabi kata tak boleh. Puasa Nabi ada je. Jadi berdasarkan itu, kalau orang nak puasa juga hari-hari, jadi di mana nak letakkan hadis ni? Atau dengan kata lain, dia lebih baik daripada Abdullah ke malah adakah dia lebih baik daripada Rasulullah? Jadi sebab ada larangan. Tetapi ini siapa ni? Saya jarang nampak muka ni. Mustafa, jarang kan? Selalu kalau saya buka laptop tak nampak muka. Buka dalam handphone jumpa Mustafa. Jadi Abdullah bin Amr bin Ash. Abdullah bin Amr, ya betul. Amr bin Ash. Saya tidak pasti tapi Abdullah lah. Jadi kalaulah Rasulullah dalil tu memang hadis Bukhari, Sahih Bukhari, memang jelas Nabi melarang Abdullah tu untuk puasa hari-hari. Jadi bagaimana kalau orang yang puasa 3 bulan tu hari-hari tak? Mestilah hari-hari. Bukan hari-hari lagi, 3 bulan direct. Yang Ramadan tu okeylah, memang Tuhan suruh sebulan direct. Tapi yang 2 bulan ni kita direct. Maka sudah tentulah tak boleh atas dasar kita nak anggap baik, maka kita buat 3 bulan. Okey, ini istinbat saya Kalau tak setuju, mungkin ada Pak Kiai orang pondok tak setuju tapi tak apa. Tapi pandangan saya tak ada bertentangan dengan hadis ini ataupun memandang baik kita lebih baik daripada Abdullah tadi. Malah lebih secara gaya kita memandang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada pun yang kedua tadi. Apa? Saya dah lupa dah. Apa tadi kedua tadi? Ingatkan balik. Apa tadi kedua tadi? Mengenai kematian. Banyak kitab-kitab dalam Qurtubi, dalam malah Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali pun ada kisah-kisah. Jadi kisah-kisah ni begini. Kalau kisah-kisah tu kebanyakannya diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terima dia kerana Nabi menyebutnya ataupun memang ada dalil yang kuat. Sebab Nabi pun mencerita tentang Abi zaman Bani Israel, kemudian Allah bangunkan dia dalam kubur. Jadi itu berdasarkan naqal tekstual, berdasarkan Nabi SAW. Jadi kalau ia didatangkan dengan nas ataupun memang ada nasnya, maka itu adalah kisah-kisah yang benar yang tak boleh kita tolak. Tapi tidak boleh kita mereka-reka cerita, mereka-reka cerita. Tak boleh. Contohnya memang ada dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Mayat sebahagian badannya menjadi khinzir kan. Jadi Imam Ghazali bila cerita benda tu berdasarkan hadis-hadis, ada yang dicerita Rasulullah SAW. Tiba-tiba kita baca kitab-kitab seperti itu, oleh kerana khusyuk kita baca kitab tu, kita pun berasa berada pada zaman itu. Bila berada pada zaman itu, akhirnya kita merasakan kita sendiri tengok. Itu tak betul tu. Kita baca kitab, akhirnya kita rasa kita tengok memang mayat tu separuh jadi khinzir, separuh jadi orang. Ada ustaz yang cakap itu. Kemudian ada pula ustaz yang lain pula cerita macam tu juga. Lama-lama kita dengar cerita ustaz macam itu, kita pun rasa kita juga tengok. Dia dalam psikologi, kita kerap ulang cerita tu,
akhirnya kita rasa betul cerita tu. Kerap. Padahal tak betul pun. Contohlah kan, seorang menipu, sebenarnya sehari sebelum Mahyudin letak jawatan tu, saya berbincang dengan dia. Padahal bohong je. Lepas tu orang tanya pula, betul lah dia bincang dengan saya. Dah makan 4-5 tahun, aku ni betul ke tak betul aku cakap ni? Macam betul-betul lah Nur Mahyudin tu jumpa dengan aku. Sebab dah selalu kita bercakap benda tu, akhirnya kita rasa, aku ni cakap betul je. Kita sendiri pun tak tahu kita bohong ke tak bohong. Faham tak yang saya cerita tu? Benda tu boleh berlaku macam tu. Kisah-kisah kematian ni kan. Akhirnya kita mendakwa. Ataupun kita kata orang tu ada cerita lah, ada orang tu dia ditanam rupanya dia masih hidup, kemudian bila dia keluar dia cerita tentang soal mungkar nakir. Lama-lama kita ulang cerita tu, bila lama-lama akhirnya kita betul orang tu sendiri cerita kat aku, padahal tak jumpa pun orang tu. Orang tu cerita harta angin je, kita dapat melalui WhatsApp, melalui YouTube. Akhirnya kita kata memang saya jumpa orang tu sendiri, dia cerita kat saya. Ini kesal psikologi. Akhirnya kita pun lupa, betul kau dia cerita kat aku. Padahal kita bohong aja. Ini yang kalau kisah-kisah seperti itu tak boleh kita pegang lah, kisah-kisah yang mulut ke mulut, kita tak boleh pakai. Tapi kalau kisah-kisah yang ada dalam kitab, dan kitab tu pula ada rujukannya, bolehlah kita pegang, sebab tidak mustahil benda-benda itu, sebab Nabi sendiri pun menceritakan benda tu. Sebab Nabi dia boleh dibuka perkara-perkara lain, sehingga dia boleh tahu perkara yang akan datang, dan perkara yang dah datang, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semua perkara. Jadi itu respon saya lah, tentang perkara-perkara yang diberitakan tentang alam ghaib, tentang barzakh, kubur, kematian dan akhirat. Dan mana yang cerita alam akhirat, tentang mahsyar, titian sirat, syurga dan neraka, itu memang ada dalam hadis-hadis dan ada dalam Quran. Itu memang kita kena wajib terima lah. Kalau yang Quran dan hadis, memang ada Ustaz. Tapi kalau macam dalam kubur nanti, dalam alam barzah nanti, kita yang beriman, orang-orang yang beriman akan dapat bertemu antara satu sama lain. Macam, ya ke? Macam? Ya ke? Ya. Itu dalam hadis. Di alam barzah Ustaz. Ya, alam barzah. Ada hadis tu mengatakan demikian. Sama juga dalam hadis menyatakan bahawa roh pada Khamis, setiap hari Khamis, malam Jumaat, roh boleh balik melihat waris-waris dia. Itu ada hadis. Tetapi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah semua yang diizinkan. Bila diizinkan, tentulah berkait dengan tentulah yang disukai oleh Allah. Orang soleh, orang baik, takkan orang penyambung perompak, ahli maksiat Allah izinkan. Jadi benda tu ada dalam hadis. Termasuk juga dalam hadis yang terlalu jahat pula, langsung langit tak terima, bumi tak terima. Jadi berbagai-bagai tafsiran lah. Kalau langit tak terima, bumi tak terima, jadi pocong lah dia. Itu tafsiran lah, dan sebagainya. Okey, jadi ada benda-benda yang kita mungkin kita tak jumpa hadisnya. Bila kita tak jumpa hadis, kita tak anggap kita tak ada hadis. Kita tak kata gitu. Kita kena rujuk dulu kita yang tak mampu, kita yang tidak berautoriti. Jadi setakat ni saya tak jumpa lagi hadis ni, tapi mungkin ada. Jadi jangan kita kata bila tak jumpa je, bila Google tak jumpa lah. Jadi mana ada ulama-ulama sekarang zaman kita ni yang hafal hadis? Tak ada, Google je. Bila Google tak ada, maka kita kata tak ada. Sedangkan Google tu ialah manusia yang susun. Jadi dia susun berdasarkan kemampuan dia lah. Yang di luar kemampuan dia tak susun lah. Jadi bila tak ada dalam Google, tak ada dalam Sunan Sittah, Sunan Tis'ah,
maka kita anggap tak ada. Sana Jami' Saghir ada, Jami' Kabir ada, macam-macam lagi kitab hadis ya, yang selain daripada sunnah tis'ah. Okey, sebagai rumusannya ini yang kedua, cara inilah yang diikuti oleh majoriti ulama Syafi'i. Antara mereka ialah Abu Hamid Al-Ghazali. Okey, jadi Abu Hamid Al-Ghazali selain daripada Quran, selain daripada hadis, mereka juga Al-Ghazali juga mendatangkan logik, terutama dalam masalah ilmu kalam, dalam masalah sifat 20 Jadi Imam Ghazali mendatangkan cara logik. Contoh dalam masalah ilmu kalam pada Imam Syafi'i, bolehkah seseorang dalam satu masa dia berhenti, dalam satu masa dia berjalan. Jadi persoalan ni dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Tapi secara logiknya tak mungkin. Kalau kau berjalan, jalan lah. Kalau kau diam, diam lah. Dia tak boleh. Jadi mustahil. Secara logiknya tak mungkin orang tu dia duduk dan dia bergerak dalam satu masa. Sama jugalah. Hari ini Ustaz Osman berada di rumah online dengan tuan-tuan, datuk-datuk semua. Dalam masa sama Ustaz Osman ada dekat Mesir. Secara logiknya mustahil. Jadi kalau ada tu bukanlah Ustaz Osman tu. Itu Qarin ni tu ya. Itu bukan orang tu ya. Macam Syekh Syari dulu ya. Bukan Tuan Syari, Syekh Syari ya. Rakam dekat Malaysia dia ada, dekat Morocco dia ada, dekat Jordan dia ada. Heran orang, siapa yang ada tu? Sehingga orang kanan dia, Ustaz Yaakob ketika itu mufarakah pada dia, keluar dari jemaah. Ya. Jadi biasanya orang yang macam tu pakai jin atau orang kata hantu raya lah. Macam mana ni? Kita tengok Ustaz Osman dalam masa sama ada ceramah pula dekat Puncak Alam. Siapa tu ya? Mana satu Osman ya? Jadi dari segi logik tak logik. Tak boleh kita terima. Tak boleh kita terima. Dan kadang-kadang ini juga ya, saya boleh terima masalah tarikat, masalah wali kutub dan sebagainya. Tetapi saya tak boleh terima seorang wali berada di 2-3 tempat dalam satu masa. Itu saya tak boleh terima. Macam mana itu kalau satu masa dia anggap wali, tapi dia ada kat Malaysia ada, dekat luar negara ada, kat sana ada. Macam mana tentulah satu je yang orang, yang lain tu bukan orang kan. Jadi itu ilmu kalam, itu ilmu logik. Kita kena guna logik juga dalam beberapa perkara. Tak boleh juga kita main karamah. Dalil karamah. Dalilnya dalil wali Allah. Jadi dia boleh ada. Dan biasa berlaku gitu. Dalam kepercayaan amalan ni dia dah ditanam tapi dia masih hidup. Dalam arkam juga dia dah ditanam tapi dia masih terima lagi. Imam Syafi'i itu masih ada. Masih wujud dan sebagainya. Imam Syari, Haji Syari Syekh Syari masih ada. Dulu Haji Ja'am tu masih dengar bisikan Haji Syari, Syekh Syari lagi. Sehinggalah kita brainwash dia, saya jumpa dia sendiri dengan Haji Ja'am. Alhamdulillah tak lama pada tu dia pun meninggal Haji Ja'am. Kita betulkan kepercayaan dia. Mana ada Okey. Mana dia? Sebagai rumusannya, kaedah usul ahkam ulama mazhab Asy-Syafi'i merupakan aliran berasaskan teori yang mana ia bebas daripada permasalahan yang terdapat dalam pelbagai mazhab. Iaitu mereka hanya menetapkan kaedah-kaedah tersebut bukan atas dasar untuk mengkokohkan atau menyokong mazhab mereka. Juga tidak atas dasar membatalkan amalan atau praktikal mazhab-mazhab lain. Konteks lain di antara perbahasan yang mereka lakukan ialah berkaitan dengan asal usul bahasa serta setiap permasalahan secara rasional. Jadi pada mazhab Syafi'i
dia meletakkan kaedah-kaedah tu ialah untuk bukan sekadar untuk memperkokohkan mazhab mereka, tapi untuk semua mazhab lain, ya, umum kaedah-kaedah yang ditentukan dalam usul ahkam. Tetapi di penghujung ini memang telah wujud usul ahkam muqaranah, usul ahkam perbandingan, ya. Jadi bila sebut ijma', maka pendapat Syafi'i apa, pendapat Hanafi apa, pendapat Maliki apa, pendapat Hambali apa, sudah wujud macam itu. Pada zaman awal selepas kitab Ar-Risalah, ulama Syafi'iyah cuba nak longgarkan mazhab tu supaya tidak ada perbezaan antara mazhab dalam memegang usul ahkam. Tapi di hujung-hujung ni memang telah wujud usul fiqh mazhab Syafi'i, usul fiqh mazhab Hanafi, mazhab fiqh mazhab Maliki sudah wujud, ya. Jadi dia lebih kepada memperkuatkan mazhab masing-masing, ya. Di peringkat mula tidak begitu. Okey, akhirnya lahirlah kitab. Kitab yang dihasilkan adalah kitab usul ahkam. 10 Ustaz. Yang 10 lah. Oh, saya tak perasan ya. Ustaz, saya soalan Ustaz. Boleh. Terus Ustaz, istishan itu tadi yang baik itu dianggap baik dan kita boleh gunakan sebagai hukum. Ataupun kita kena ambil hukum yang terbaik di antara hukum-hukum yang ada. So, macam mana tu? ulang balik. Istisnan itu Istishan, kita anggap yang baik itu boleh dianggap sebagai hukum lah. Sebab kita anggap yang baik itu. Jadi kan? Jadi, tapi ada juga pendapat kita kena cari yang terbaik untuk gunakan. Bukan anggap yang baik itu sebagai baik saja. dalam tarjih kita mesti ambil yang terbaik, yang terkuat dalam tarjih. Bila kita nak tarjih ke antara mazhab. Tapi al-istihsan itu ialah satu kaedah ataupun sumber hukum ataupun dalil bagi mazhab Hanafi. Istihsan itu. Jadi bila tak ada dalam Quran dan hadis, mereka menggunakan kaedah istihsan. Seperti yang saya hurai yang lepas tentang air yang dibawa oleh gagak. Jadi apa hukum air tu yang dalam paruh tu? Jadi kalau ikut gagaknya tu najis, kan, binatang pemangsa. Tetapi bila melihat kepada paruh, maka mereka menganggap paruh tu bersih. Jadi apatah lagi kalau gagak tu gagak terlatih ataupun sebarang burung apapun yang dilatih, ya. Jadi tuannya ke burung, dilepaskan burung dia, burung merpati ke burung apa ke, cari air, dia bawa dengan paruh dia, jadi tuan dia buka mulut, kan, boleh tak makan air tu. Itu namanya istihsan, ya. Dia menganggap baik, mungkin juga dalam kita lepaskan anjing dia sebut anjing pelacak, anjing dalam Melayu anjing terlatih lah, dikejarnya anjing buruan, dikejarnya apa kancil ke apa lagi, apa yang boleh dimakan, digigitnya leher, kan. Anjing itu kita lepaskan, nampak kancil ke, bismillah, lepaskan, pak, digigitnya leher kancil tu, dibawa kita dah mati dah, maka sah, tak payah sembelih, makanlah. Kalau ada nyawa, sembelih lah. Kalau nyawanya nyawa ikan lah, ataupun tak boleh sembelih, tak payah sembelih. Sebab kita masa lepaskan tadi tu dah dianggap untuk sembelih, tangkap. Dan artinya menurut kaedah istihsan dia dah disembelih. Jadi kalau anjing, kita buanglah sikit tempat-tempat yang digigit tu, sebab dia ataupun di samak, atau disertu, tempat tu, dan kita makan, boleh makan. Itu kaedah yang makan kaedah istihsan. Boleh faham? Okey. Satu kan? Saya boleh. Satu. Okey, boleh. Ustaz, Ibnu Mas'ud, adakah dia pengasas menaskan ayat yang terdahulu? Adakah dia pengasas? Tidak. Yang terawal? Tidak. Nasih dan maksud ini sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan zaman sahabat, bukan zaman tabi'in. Cuma
bila diperincikan, maka ada sebagai mazhab menganggap, bukan mazhab, sebagai ulama menganggap ada ayat ni masuk. Tapi ulama yang kata dah, ayat tu tak masuk. Memang ada perselisihan berdasarkan dalil-dalil yang keluar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, masa kita telah lebih. Okey, kita tangguhkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.